ini mengajar kebudayaan, terus pakai pakaian ala-ala pengantin, contohnya lah. Ataupun sekarang ni kita dah ada snap camera. Saya tak pasti cikgu pernah pakai guna ke tak snap camera, yang mana kalau snap camera tu dia automatik, dia akan filterkan muka kita ala-ala TikTok, dia akan filterkan muka kita ikut karakter yang kita kehendaki. Jadi guru mesti kreatif, ada daya tarikan dan bahasa yang sesuai, especially terutamanya tahun 1. Tahun 1 dia ada laras bahasa yang sesuai. Bahasa keanak-anakan sikit macam saya mengajar tahun 1, 2, 3. Memang aras bahasa tu kita kena rendahkan. Kalau tak bahasa terlampau tinggi, agak bermadah, mereka melopong saja. Bahasa kena mengikut bahasa mereka. Okey, bahan macam biasa menarik dan sesuai mengikut tahap. Terutamanya tahun 1 lah, 1, 2, 3. Kalau 4, 5, 6 mereka dah matang sikit. Jadi orang kata bahan yang lebih matang juga sesuai untuk dipaparkan. Okey, seterusnya murid mesti ada interaksi antara guru dan bahan. Dia sekarang ni macam cikgu pun dah lama juga mengajar kan. Kalau cikgu tengok murid sekarang ni agak berbeza dengan murid dulu. Sebab saya daripada tahun berapa, sebab saya dah 7 tahun mengajar, saya mengajar daripada prasekolah, sekolah rendah. Makin lama murid prasekolah ini dia makin orang kata tak macam dulu. Kurang matang. Kemudian mungkin dia anak-anak tahun gadget, jadi tahap kematangan mereka dah semakin kurang. Jadi sebab tu kalau kita mengajar mesti ada interaksi guru dan murid, dan lagi bagus pengajaran pembelajaran itu berpusatkan murid. Apa itu berpusatkan murid? Kita lebih menggalakkan murid yang ke depan bercakap. Kalau kat sekolah lebih mudah. Okey Ahmad, ke depan ceritakan tentang sekian. Jadi itu berpusatkan murid. Okey. Jadi secara tak langsung tindak balas itu akan membuka suasana yang lebih aktif. Kemudian pembelajaran pun menjadi aktif dan boleh melengkapkan bahan mengajar. Okey, macam tadi kan saya terang kan macam bosan kan. Okey, seterusnya ada quiz. Kalau macam murid-murid saya dia suka, especially yang bab-bab quiz ni. Okey. Okey, dah keluar ranking. Sebenarnya kita boleh setting lepas murid-murid jawab soalan ataupun cikgu-cikgu jawab soalan, sebenarnya dia boleh keluar pilihan jawapan siapa yang betul, siapa yang salah. Cuma tadi saya tak terperasan untuk set. Okey. Jadi ini terus keluar. Macam murid saya, kalau kelas 1 jam tu dah tak cukup dah kalau ada quiz. Dia kau boleh nak 2, 3, 4, 5 quiz. Okey. Jadi itu salah satu contoh macam mana kita nak mengajar berpusatkan murid secara online. Okey, cikgu kalau di kelas lah, cikgu biasa mengajar macam mana? Menggunakan apa? Cikgu mengajar menggunakan apa? Ada yang boleh respon ke? Tak apa, kita berkongsi, kita santai. Pakai slide. Pakai slide lah, Google Meet Google Meet. Teks online. Pakai slide, Google Meet. Macam tadi pun ikutkan guna quizzes,
Macam tadi cikgu biasa tak pakai? Tak pernah buat kat macam tu. Sebentar lah bagi. Bagi orang kata selepas kan. Kalau saya dengan murid saya semasa Google Meet pun mereka ada jawab secara live. Jadi mereka masing-masing orang kata true je lah. Okay, macam kalau macam kita pun tak payah murid lah. Kita pun kalau dengar orang bercakap je penat kan? Bercakap, tapi kita bercakap seronok. Sama jugalah dengan murid. Okay, jadi sebab tu mesti berpusatkan murid, especially macam ni lah quizzes. Sebab apa saya lebih suka menggunakan quizzes. Tadi dia ada paparan slide. Okay, kemudian dia boleh print. Cikgu biasa kan guna quizzes kan? Okay, sekejap saya share screen lagi sekali. Cikgu kalau ada yang nak terus tanya tau. Kalau ada yang angkat tangan saya tak perasan sebab saya guna iPad. Jadi saya tak perasan siapa yang angkat tangan. Okey. Sekejap saya endkan yang ini. Antara selain Google Meet, memang biasa saya guna quizzes. Lepas tu antara yang membantu cikgu macam ini, saya menggunakan, saya sebenarnya saja je guna ni. Sebenarnya saya nak tunjuk draw. Saya draw tak guna pen pun. Memang saya draw menggunakan jari sahaja. Okey, pilih ni. Saya tak pasti cikgu biasa ke tak. Especially untuk cikgu matematik kan. Memang mengajar matematik, nak tunjuk tambah tolak. Okey, kalau yang ini saya menggunakan words sahaja. 360 words. Yang 360 tu. Okey. Jadi kalau cikgu semua ada email Gmail Guna email Gmail ke ada MOE Ada. Ke ID D5 ada ke? Tak ada ID D5 tak ada Yang government punya tak ada. Okey. Kalau yang untuk yang 360 cikgu boleh, kalau kat Shopee tu murah lah kalau nak beli yang original punya siri number tu, dia ada dekat Shopee pun banyak yang murah-murah, tak sampai RM10 pun ada. Jadi yang ni cikgu-cikgu boleh draw. Biasanya kalau kat kelas saya akan screenshot terus kerja-kerja macam ni. Contoh kalau cikgu-cikgu insertkan contohnya kerja murid-murid lah contohnya. Okey, ini hasil kerja Ahmad minggu lepas. Okey, sama-sama kita tengok. Biasa kalau dekat sekolah matematik kan, siapa yang betul, siapa yang tak. Tapi sebenarnya kalau PDPR ni semua murid jawab betul. Semua murid tulisan ada setengah tu cantik. Sebab kadang-kadang bukan murid yang jawab. Okey, jadi sini kita boleh tanda. Okey, ini betul. Apa ni? Okey, ni betul. Okey. Ada setengah murid, saya tak tahulah murid cikgu, kalau macam murid saya, dia true je sebenarnya. Tengok, Ustazah boleh lukis, Ustazah boleh tulis. Mereka true je. Siap tanya, Ustazah tulis guna apa? Ini adalah sesuatu yang boleh menarik perhatian mereka. Daripada tak ada. Okey. Kalau yang ini untuk 360 words ni, kalau tak silap saya handphone pun boleh. Cuma kalau laptop saya tak pernah pakai. Biasanya saya guna dekat iPad ataupun handphone. Ini pun menarik juga untuk sebagai seorang cikgu lah untuk ada benda ni. Okey. Okey. Jadi macam tadi quizzes. Okey, saya sambung pada quizzes lah. Apa quizzes yang ada? Quizzes yang ada, saya yakin memang cikgu-cikgu ramai menggunakan quizzes selain word wall dan sebagainya. Saya cek ni akaun saya ke? Okey. Okey, macam cikgu-cikgu pun tahu, quizzes adalah tempat untuk membina soalan yang paling mudah. Okey, kita tekan butang create. Macam tadi, yang soalan
Diselangi dengan soalan, diselangi dengan nota. Saya pilih lesson lesson, nak terus quiz pun boleh. Okey, contoh saya ambil quiz lah. Okey, jauhi contohnya lah Macam cikgu-cikgu pun tahu sebenarnya teleport ni, fungsi teleport kan, cikgu-cikgu pun tahu kan fungsi teleport. Jadi sebenarnya dengan adanya teleport memudahkan cikgu membina quiz. Dalam masa 5 minit dah boleh bina quiz. Kita add sahaja. Okey. Kita add sahaja. Dah boleh bina, nak bina 100 soalan dalam masa 5 minit pun boleh. Sebab kita add soalan yang sudah siap ada di quizzes. Okey. Okey. Jadi itu antara kelebihan quizzes yang saya sukalah. Sebab kita cikgu-cikgu lagi PDPR, cikgu-cikgu perempuan, kalau kat rumah ni bukan kita sibuk saja mengajar tetapi sibuk menguruskan keluarga jadi kalau boleh kerja hakiki pun kita tak nak terlepas peluang, amanah kita pada keluarga pun kita nak jalankan. Jadi teleport ni lah membantu, ni dekat atas ni teleport membantu untuk kita membina soalan dengan cepat. Okey. Dan kita tengok create lesson. Ini pun sama juga. Yang tadi yang lesson nota diselangi dengan soalan quiz pun boleh teleportkan. Okey. Contohnya saya add. Okey, add new slide. Okey, di sini kita boleh teleportkan. Teleport ini fungsi kita terus tarik soalan yang dah siap ada, yang mana orang lain telah bina. Jadi automatik kita boleh choose. Okey. Biasanya orang bina soalan lah. Kalau ada orang kata kita bernasib baik ada yang dah siap nota, ya ada notanya. Okey. Jadi fungsinya untuk quizzes teleport. Okey. Yang kedua, quizzes ni kalau sebelum ni kita Kahoot lah. Kahoot, cikgu pun pernah guna Kahoot kan. Saya pun dulu suka guna Kahoot. Tapi sekarang quizzes ni dia telah upgradekan dia punya sistem. Macam tadi kita boleh buat secara live. Kita buat secara live. Contohnya macam ni. Okey, macam mana buat secara live? Okey, assign homework ini adalah macam cikgu tahulah, kita boleh bagi homework pada murid. Kalau start live quiz ni, yang ini orang kata kita boleh control page by page, yang bawah ni instructor page. Page by page kita boleh control. Jadi murid dia akan tunggu kita tekan next page baru mereka boleh ke next page. Termasuk soalan juga. Kalau klasik ni murid orang kata akan jawab soalan secara live juga. As long as cikgu tak endkan questions tu, diorang akan boleh jawab soalan tapi diorang boleh tekan next sendiri. Kalau yang bawah ni cikgu yang kena tekan next baru diorang boleh ke soalan yang seterusnya. Ini kalau yang ni interaktif sikit lah pengajaran dan pembelajaran walaupun dalam Google Meet. Macam tadi saya bagi link pada cikgu dalam Google Meet, tapi cikgu masih boleh dengar lagi Google Meet, apa yang dibincangkan di Google Meet kan. Secara tak langsung cikgu pun boleh menjawab soalan. Sama juga dengan murid. Dan perkara lagi satu yang saya suka dengan quizzes ni, dia sebenarnya boleh print. Saya tak tahu cikgu perasan ke tak. Tapi saya biasa kalau saya relief, kalau kat sekolah relief ada hal, saya akan guna soalan di quiz. Ni tekan butang print. Automatik dia akan generate soalan ini macam soalan objektif. Dan jawapan automatik ada di bawah. Jadi untuk orang kata secara online pun boleh digunakan, secara offline insyaAllah nanti kelak kita akan mengejar murid secara bersemuka pun insyaAllah
berkesan juga. Bukan berkesan, memudahkan kita juga. Jadi sebab tu saya lebih suka bina soalan di quizzes. Sebab secara online saya akan pakai, secara bersemuka pun saya akan pakai. Kalau tiba-tiba nak buat periksa tergempar, kita cari je soalan di quizzes dan boleh print. Ni tekan butang print. Okey. Untuk rujukan cikgu-cikgu, bawah ni pun ada jawapan orang bagi soalan tu untuk rujukan. Okey. Itu untuk quizzes. Dan yang lain untuk quizzes macam biasalah. Di quizzes ni dia banyak upgrade pada masa ke semasa. Berbanding yang lain, work wall, kita ada, cikgu pernah ke pakai classroom screen? Ada classroom screen. Okey. Cikgu nak tanya boleh? Boleh. Cikgu, untuk quizzes ni, cikgu guna akaun jadi admin sekadar daftar masuk sign up atau kena langgan package dia apa dalam quizzes ni? Okey. Untuk quizzes ni kita boleh guna secara percuma. Secara percuma untuk akaun ni. Tapi saya memang langgan secara super lah untuk quizzes ni. Sekejap saya tunjuk. Saya langgan secara super sebab saya suka bina soalan. Sebab macam saya kan ajar tahun 1, 2, 3. Ada beberapa function yang saya nak gunakan hanya dia khusus untuk super je. Okey, saya tunjuk contoh. Okey, contohnya saya nak buat soalan yang ada audio. Okey, ini super sahaja boleh. Sebab untuk prasekolah dengan tahun 1, tak semua boleh pandai baca. Melainkan kita dah ni sikit-sikit, mereka boleh baca. Jadi sebab tu saya banyak kalau tahun prasekolah dengan tahun 1 saya banyak record soalan, ataupun ada soalan yang saya cerita macam nota, saya tak bagi nota, saya nak suruh budak dengar sahaja. Nota pun kita boleh setkan suara sahaja. Okey. Create lesson. Okey. Sebab ini akan meningkatkan kemahiran mendengar murid. Okey, kalau nota pun kita boleh macam ni, kita boleh letak gambar. Macam tadi saya tak letak gambar, ambil orang kata video daripada YouTube boleh. Sebab kalau cikgu tengok bawah ni ada video daripada YouTube. Ataupun kalau saya saja je nak ragging murid-murid, bukan nak ragging, sebenarnya nak orang kata nak meningkatkan kemahiran mendengar murid-murid. Saya tak bagi nota apa, tapi saya suruh murid dengar. Saya akan record cerita macam contoh kisah Nabi. Okey, sirah Nabi dilahirkan waktu apa semua. Okey, kemudian saya akan letakkan soalan selepas itu. Itu akan meningkatkan kemahiran mendengar. Itu untuk super lah. Okey, untuk yang akaun biasa saya akan tunjuk. Saya log out untuk super ni. Okey, saya log out dulu. Quizzes ni memang boleh login menggunakan akaun Gmail. Akaun Gmail ni Okey, saya akan menggunakan akaun Gmail. Okey, ini kira akaun biasa. Okey, create lesson pun boleh. Okey, next. Okey, ni tekanlah dia punya relevant subject dia. Okey, pun boleh buat nota, cuma ada macam ni. Okey, ini yang macam saya kata kalau nak record kita kena go to super lah untuk record suara. Okey, gambar dia boleh letak, teks dia boleh letak. Okey, jadi untuk macam yang nota ni cikgu boleh, kalau untuk yang package percuma lah yang pakai akaun Gmail, nota dan gambar boleh letak. Cuma untuk cikgu letak suara ataupun video ni kena upgrade kepada super. Soalan macam biasa pun cikgu pun boleh masukkan soalan-soalan.
Nak teleport pun boleh. Cikgu teleport je daripada soalan-soalan yang sedia ada. Okey, ini untuk akaun percuma. Dia sebenarnya sikit saja tak banyak. Perbezaan dengan akaun yang berbayar yang super. Sebab cikgu-cikgu masih boleh buat nota dan masih juga membina soalan kuis. Sebab cikgu-cikgu pun boleh teleport dengan mana-mana soalan yang sedia ada. Cikgu nak teleport pun boleh. Okey. Okey, cikgu type je apa-apa. Macam sekarang Merdeka kan. Cikgu type je Merdeka. Okey. Pilih je mana-mana soalan yang cikgu nak. Pun boleh teleport menggunakan akaun Gmail biasa. Tak ada masalah. Cuma macam saya kata tadi, ada beberapa function lah yang dia kita tak boleh gunakan, macam ni. Okey, record audio, video, image boleh masuk. Okey, image boleh masuk. Yang tengah-tengah ni Max punya ni lah. Max punya, orang kata dia punya format lah. Image masih boleh masuk. Katakan cikgu mengajar tahun 1 kan. Okey, kita risau murid ni tahu baca ke tak apa, kita cari image. Mana-mana image. Okey. Dan image tu cikgu pun boleh, kalau cikgu tak nak download, cikgu boleh letak link image. Link image contohnya lah, saya bagi tunjuk contoh. Contohnya kita nak cari bunga. Okey, image. Macam mana kita nak dapat link dia? Okey. Okey, kita tekan gambar tu. Kita share, kita copykan dia. Biasa kalau copy, saya tak tahu function ni ada pada cikgu ke tak. Tapi sebenarnya kita boleh ni lah, antara dua. Sebab ini saya guna iPad, saya rasa lebih kurang je kot dengan iPad. Okay, share. Sebab ini saya nak tunjuk macam mana nak copy link. Kalau cikgu rasa pening, download macam biasa, letak je. Okay, mana tadi quiz saya? Okay. Paste. Okay. Invalid image. Dia ada size dia. Dia ada format dia yang tersendiri. Sebab tu saya pun jarang juga letak link ni, sebab kadang-kadang link ni tak kena, yang tu tak kena. Kadang-kadang dia nak format tempat website yang format gambar betul-betul. Kalau nak senang macam ni lah, kita add and drop gambar yang sedia ada. Okay. Jadi perbezaan untuk package quizzes yang free tak jauh beza dengan super. Masih boleh bina soalan, masih boleh bina nota juga. Okay. Okay, macam biasa kalau dah selesai publish. Cikgu-cikgu, semua cikgu-cikgu biasa kan guna quizzes ke nak saya ajar lagi detail ke macam mana? Kalau nanti saya tunjuk kau, dah tahu dah. Okay, cikgu prefer yang mana? Nak saya tunjuk quizzes ataupun Canva? Cikgu biasa pakai Canva tak? Canva. Canva. Setuju Canva. Canva tu. Nak cara presentation melalui Canva tu. Cikgu nak tanya pasal quizzes ni. Kalau macam quiz kan kita bagi link dekat chat ke dekat group WhatsApp. Kalau untuk lesson tu kita bagi link juga ataupun present saja? Bagi link pun boleh. Dia lesson ni, dia keistimewaannya dia ibarat siapa yang nak belajar tu dia dah register nama dia, macam biasalah. Murid kena letak nama. Jadi kita tahu secara tak langsung kita tahu siapa yang masuk kelas ke tak. Ini yang kita tahu, siapa yang jawab soalan. Kita tak tahu siapa yang tengok paparan nota kita. Kan? Sebab tu biasa kalau kelas saya, kalau katakan
kadang-kadang satu hari saya clash beberapa kelas, jadi saya tak buat semua live. Beberapa kelas saya akan bagi link, saya akan bagi nota guna quizzes lah. Jadi saya tahu dia tengok nota dan secara tak langsung dia buat quiz. Kita tahu dia baca dan dia jawab quiz. Okay. Jadi untuk quizzes macam tadi saya macam bagi saya sebab benda tu macam berbalik-balik, cikgu pun dah biasa kan guna quizzes kan. Okay. Kalau ada soalan tentang quizzes, cikgu boleh tanyalah. Okay. Saya terus pada Canva. Sebab kalau dalam kelas saya lebih guna pertama quizzes, yang kedua Canva. Biasa kan dengar Canva, apa fungsi Canva? Okay. Kalau Canva ni, okay, ni Canva. Apa yang kita boleh buat dengan Canva? Okay. Okay, pertama kalau cikgu yang kita cikgu ni memang orang kata macam-macam kita akan buat. Terutamanya design dulu kita akan serahkan bab-bab design pada cikgu-cikgu yang mahir. Sekarang orang kata semua cikgu boleh buat. Okay. Jadi untuk memulakan, cikgu kena pilih jenis saiz yang cikgu nak. Okay. Nanti saya tunjuk untuk presentation sekali. Walaupun cikgu pilih saiz mana-mana, cikgu pun boleh orang kata jadikan sebagai presentation kepada murid. Okay. Contoh saya ambil saiz A4. Saya ambil saiz A4 dulu ini Canva. Okay, sekarang agak famous lah kalau PDPR, kalau ada aktiviti ke apa, mesti ada sijil. So untuk memudahkan cikgu membina sijil, pilih je sertifikat. Banyak sertifikat yang contoh-contoh design yang diberikan. Contoh-contoh design yang dia dah, orang kata dah create, kita nak re-edit pun boleh. Okay, contohnya macam ni. Okay, cikgu nak edit balik. Ini buang. Letak logo cikgu. Okay. Untuk makluman cikgu kalau Canva ni, dia ada template ni untuk kita pilih template yang sedia ada. Yang dia dicadangkan. Elements, apa itu elements? Dia ada background, foto, video. Contohnya, saya nak pilih sesuatu yang berkaitan dengan rewards. Okay. All dia akan gabungkanlah sama ada foto, video ke apa. Okay, foto lah, gambar. Okay, grafik dia lebih pada vektor, videos, macam biasa video ataupun audio yang berkaitan dengan rewards. Okay, jadi macam ni. Ni yang saya kata, kalau cikgu nak mendesign, cikgu dah tak payah nak suruh orang yang expert untuk design. Cikgu pun dah boleh design sendiri. Okey, katakan tengah-tengah ni nak letak gambar sekolah cikgu, upload sahaja di bahagian upload. Okey, siapa yang boleh guna Canva? Pengguna Gmail pun masih boleh menggunakan Canva. Ini sebenarnya suami saya yang banyak pakai untuk bisnes dia. Okey, jadi pengguna Gmail macam tadi, quizzes pengguna Gmail boleh menggunakan quizzes. Canva pun sama, pengguna Gmail pun boleh menggunakan Canva secara percuma. Okay, upload apa yang kita uploadkan. Teks macam biasa, teks. Kita nak tambah teks. Upload ni termasuklah kita nak upload image, video dan audio. Audio apa-apa. Okay, kemudian audio. Ini nak camera background, QR code. QR code pun menarik juga ni. QR code biasa kalau cikgu tengok form ke apa kan, banyak kan yang ada QR code. Scan QR code ni sekian-sekian. Cikgu boleh juga buat QR code sendiri tanpa pergi website QR code www. Contohlah saya bagi ni, generate codes. Automatik dia akan keluarkan QR code kat sini. Ini menarik untuk cikgu guna program-program di sekolah cikgu. Dan banyak lagi lah
Cikgu tekan more, ada banyak lagi yang boleh embed dalam ni. Okey, macam mana kita nak presentkan? Sedangkan ini size A4, boleh ke kita presentkan pada orang? Boleh, cuma dia punya paparan ini di size A4 lah. Size A4, cara nak presentkan ni, tekan butang ni. Okey, present. Okey, tekan present ataupun copy link. Jadi anak murid cikgu boleh tengok apa yang cikgu masukkan dalam ni. Katakan cikgu nak bagi salin nota cikgu ni, cikgu copykan link bagi anak murid. Mereka boleh terus tekan website tersebut tanpa orang kata tanpa ada Canva pun boleh, sebab dia akan guna Google biasa. Okey. Saya akan tunjukkan contoh apa yang saya buat dengan Canva. Banyak yang saya buat Canva. Okey. .ly kejap saya ingat balik. Cut. Okey. Kalau zaman dulu kalau nak sharekan orang kata kad raya ke apa ke, biasa kalau hari raya lah, especially hari raya, orang akan bagi wish. Okey, selamat hari raya. Lepas tu dia sharekan gambar family ke apa. Kalau saya tak, saya bagi link. Yang mana link tu daripada Canva. Okey, saya buat macam ni kad raya saya. Jadi apabila kita bagi orang macam ni, orang pun tak adalah bersalah nak buka tu, takut penuh handset kan. Okey, kejap. Saya sharekan link. Cikgu boleh tengok. Okey. Okey. Macam saya kata tadi, okey, kalau murid ataupun orang yang kita bagi ni link, mereka boleh buka guna Google ataupun Safari Chrome ke apa. Mereka boleh buka. Okey, ini saya buat size, memang size kalau buka handphone cantik lah dia punya sizing ni, siap ada audio. Kalau tekan bahagian audio, open audio slide. Siap ada video. Ini untuk kad raya saya tahun ni. Apa yang saya nak tunjuk ni bukan kad raya tetapi fungsi Canva. Yang mana fungsinya memang pelbagai. Bukan sebagai orang kata presentation saja, nak present, nak tunjuk kat murid. Okey, macam-macam boleh. Kalau cikgu macam tadi ada cikgu cakap nak buat presentations kan. Okey, presentation. Pilih size presentations. Okey. Ini size yang memang macam orang kata macam PowerPoint lah. Jadi kelebihan dia punya corak lebih menarik berbanding PowerPoint. Cikgu pilih je. Okey, nak tambah slide kat sini. Okey, yang menarik di sini adalah cikgu nak letak gambar apa-apa tak perlu nak Google masukkan, tak payah. Cikgu cari je kat sini. Katakan cikgu ajar tajuk burung. Kau boleh tulis Inggeris lah birds. Macam-macam birds keluar. Nak type Jawi pun boleh. Tak ada masalah untuk type Jawi. Sebab saya selalu guna untuk Jawi. Jadi kalau ini saya guna iPad, dia tak ada paparan tu Kalau cikgu nak, orang kata nak record, cikgu boleh dekatkan sini, dia ada record siap ada muka kita. Apa nama dia? Kejap saya buka guna laptop. Kalau cikgu guna laptop, dia ada fungsi tu. Dia cikgu kalau record siap ada keluar gambar. Kalau untuk iPad tak adalah, sebab ini saya guna iPad. Dekat atas ni je, apa-apa function cikgu boleh refer dekat atas ni. Okey, sama juga.
Yang menariknya lagi satu Canva ni, okey sekarang ni cikgu katakan guna iPad. Lepas tu cikgu nak edit balik guna laptop. Tak ada masalah sebab file ni semua dalam Maya Jadi asalkan cikgu menggunakan email yang sama, apa yang cikgu edit boleh buka di mana-mana sahaja. Walaupun cikgu upload, asalnya upload dekat handset tapi buka dekat iPad pun boleh ada gambar yang di-upload ni. Ni gambar yang di-upload pun ada. Okay. Tadi saya nak tunjuk. Okay. Untuk ni, contoh kalau kita ada kelas secara bersemuka. Ataupun tak secara bersemuka, cikgu nak bagi handout ataupun lembaran kerja untuk murid. Kat sini pun ada worksheet punya template. Worksheet. Okay, untuk matematik, okay, untuk warnakan gambar semua ada. Tambah tolak semua ada worksheet. Cikgu boleh macam ni kalau nak buang, cikgu buang je lah. Dia boleh buang macam biasa. Dia tekan butang atas ni kalau buang semua. Okey. Jadi worksheet tu contohnya yang macam ni lah biasa awal tahun. Kalau nak menulis huruf Jawi ke apa, ini cikgu boleh edit balik. Okey, katakan saya nak tulis Jawi. Okey. Okey, macam mana dia punya ni? Boleh. Okey. Pun boleh untuk worksheet. Sebab tu biasanya kalau PDPR software ataupun aplikasi utama yang saya pakai adalah Quizzes, yang kedua Canva. Kadang-kadang saya sulamlah dengan work wall dan macam-macam lah. Tapi dua perkara ni saya selalu pakai. Okey. Jadi ini saya tunjuk secara rambang mengenai Canva dan Quizzes. Ikutkan Canva dengan Quizzes ni, cikgu kena praktis lah. Kena praktis baru kita lebih expert dan lebih memahami untuk menggunakannya. Okey, cikgu ada yang nak tanya ke agak overload ke agak cepat? Kalau ada nak tanya boleh terus tanya ataupun kod-kod lah nak menggunakan aplikasi apa-apa ke ataupun nak tanya tentang Telegram channel, Telegram bots. InsyaAllah saya boleh jawab. Kalau Telegram bots pun saya tahu setting dia macam mana. Cikgu biasa guna Google Meet lah Google Meet lah, betul? Okey, ada lagi nak cikgu tahu? Ada yang orang kata apa-apa lagi yang mengenai PDPR yang cikgu nak faham? Kahoot. Okey, Kahoot. Dia Kahoot dia macam Quizzes lah. Okey. Apa beza Kahoot dengan Quizzes? Okey. Kahoot dengan Quizzes. Okey, macam saya sebut sebelum ni saya banyak guna Kahoot. Sebab apa saya guna Kahoot? Kalau kelas bersemuka, saya suka mengajar sambil buat quiz ni. Macam tadilah orang kata okey, slide by slide kita boleh discuss. Okey, Kahoot ni boleh kita masuk melalui email Gmail juga. Okey, Gmail. Okay. Saya dah lama tak pakai Kahoot sebab saya dah lebih pada Quizzes, jadi dah rasa dah bersarang sikit Kahoot saya. Okey, ini pun boleh pakai email Gmail. Okey, macam biasalah mereka ada package tapi tak ada masalah untuk kita guna package yang free. Okey, Kahoot. Okey, ni home library apa yang kita dah buat ataupun create. Okey, create. Okey, Kahoot
dia pun ada jugalah nak buat slide apa semua ada juga. Tapi kalau macam Kahoots, dia lebih kurang dia function dengan quizzes. Apa yang membezakan, pertama dia tak boleh print macam quizzes. Macam tadi saya tunjuk print, kita boleh bagi handout ataupun latihan ketika kelas bersemuka, lembaran kerja pun boleh kan. Okay, tetapi Kahoots dia tak ada function tu. Okay, dia tak ada function yang print. Dia tak ada function print. Okay, dia sama sahaja dengan tu. Okay, kemudian kalau sekarang kalau secara online, macam biasalah kita boleh kita assignkan dia. Kalau yang teach ni soalan kat depan, pilihan jawapan dekat murid. Ini kalau kelas secara bersemuka. Paparan kat murid yang ni je. Dia ada warna-warna tu je. Okay, kalau yang assign ni, ini untuk latihan dekat rumah. Okay, macam biasa, kita tekan play, assign. Lagi satu, dia Kahoot ni dia tak ada teleport macam quizzes. Kita kena buatlah soalan demi soalan. Dia tak ada teleport macam quizzes. Kalau quizzes dia ada teleport kan. Ini dia tak ada teleport. Kita kena, orang kata, buat soalan demi soalan. Tapi dia ada juga function macam quizzes. Okay, add questions ataupun add slide. Nak slide yang macam mana pun boleh. Okay, ni klasik. Ini star ni, okay. Kalau rasa kena upgrade ni, kalau yang star ni kena upgrade. Okay. Dia sama juga. Sama juga macam quizzes. Okay. Jadi itu je lah macam-macam quizzes. Cuma beza dia tak boleh teleport. Kemudian dia tak ada print macam quizzes. Boleh kalau teleport tu kan, sorry nak tanya. Boleh. Teleport tu kiranya dia ambil quizzes tu daripada orang lain buat macam tu lah? Ya. Soalan daripada kiranya orang macam yang buat. Dia kumpul lah data tu Okey, betul. Ni saya buka quizzes balik. Tapi dia tak ada teleport. Okey. Okey, dia sebenarnya soalan orang yang dah buat. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Okey. Soalan orang yang dah buat. Sebenarnya dia teleport daripada soalan orang yang dah buat. Contohnya, kita nak buat kuis merdeka. Okey, search. Carilah, okey, orang ni. Mana soalan yang kita rasa sesuai nak bagi murid. Kalau sesuai, add. Lepas tu add. Dah siap berapa soalan dah. Kita rasa nak cari yang berkaitan dengan lain. Ini Indonesia punya. Okey, mana? Ini bahasa Inggeris pula. Kita boleh teleport. Teleport ni sebenarnya kita ambil soalan yang orang lain dah buat. Ini Indonesia. Okey, Malaysia. Kita boleh tengok mana-mana yang berkaitan. Sebab tu saya lebih menggunakan quizzes walaupun kalau macam orang lain, bagi orang lain dia rasa quizzes ni dah lama macam bosan, tapi kalau anak murid saya mereka lebih masih ada keseronokan menggunakan quizzes sebab dia ada meme selepas soalan tu kan. Meme tu dia kan macam keluar pop-up, keluar gambar-gambar macam-macam. Mereka pun orang kata enjoy juga dengan quizzes ni. Jadi teleport tu adalah kita ambil soalan yang sedia ada, yang mana orang lain dah buat. Kita create semula, kita masukkan semula dalam pilihan jawapan. Okey, untuk teleport boleh edit ke? Boleh edit. Kita edit je lah semula. Okey, kita edit. Mungkin orang ni letak soalan yang salah, kita boleh edit. Okey, ni untuk tambahan lah kalau macam cikgu-cikgu agama lah. Saya tak pasti cikgu biasa pakai ke tak, mungkin cikgu pernah pakai lah, tapi saya tunjuk je lah sebagai orang kata ulang kaji kot. Okey, kalau cikgu nak type Jawi, agak rasa, biasa kita Rumi ni biasa cepat je kita tulis kan, tak payah tengok keypad pun dah siap tulis. Okey, rasa macam Jawi lambat menulis, cikgu boleh pergi dekat e-Jawi online.
e-Jawi online. Dia punya converter dia. Saya kadang-kadang kalau rasa orang kata Jawi tu nak cepat sikit tulis, saya akan pergi dekat e-Jawi online ni. Okey. Lambat pula. Dia converter. Sebab yang ni, kalau untuk soalan-soalan quiz ke, saya akan copy daripada e-Jawi online dan paste kepada Quizizz ataupun Kahoot pun boleh. Ataupun Canva pun dia boleh terima juga dengan e-Jawi online. Boleh. Ada cikgu kalau ada yang nak tanya je. InsyaAllah saya kalau boleh jawab, saya jawab. Cikgu try je buka ejawi.net. Kadang-kadang dia update dia punya email ni. Website. Tak boleh buka pula cikgu. Okey. Sementara tunggu dia buka, kalau cikgu ada soalan, cikgu nak tahu tentang lain-lain, kita tunggulah sementara dia buka ni. Ada cikgu ada nak tanya? Cikgu nak tanya boleh? Boleh tanya. Okey, saya ajar bahasa Arab kan. Jadi kadang saya macam nak suruh murid itu enjoy dalam menghafal. Ada tak satu siapa yang macam kita suruh tolong dia orang menghafal? Tak saya. Tak sekadar kita okey hafal tak. Kita sekadar suruh kita ada satu tunjuk something ke cara yang menghafal yang buat kena enjoy saja tu. Macam tu. Dia kalau nak hafal ni macam yelah hafal ni orang kata perlu sesuatu yang berulang kan, sesuatu yang berulang. Jadi biasanya kalau pengulangan ni dia macam biasalah, sama ada guna video ataupun audio. Kalau macam saya ajar murid untuk menghafal niat solat. Okey, saya buat macam ni. Tapi sebenarnya kita boleh pakai video-video yang orang kata sedia ada. Okey. Okey. Orang kata video pengulangan. Pengulangan orang kata kalimah ataupun ayat tersebut. Cikgu boleh tengok dekat ruangan share. Sebab saya nak tunjuk kat sini audio tak keluar. Dekat ruangan message tu. Okey, jadi pengulangan lah. Sebab untuk menghafal ni satu pengulangan sahaja. Kalau secara online tu pun sebab dia tak nak benda-benda yang menghafal ni memang kena ulang. Kalau kita nak tunggu depan tu orang kata kalau dalam Islam lah, kalau belajar mengaji apa, sebenarnya talaki musyafahah yang paling orang kata sesuai dengan penghafalan, mengajar Al-Quran. Jadi dia sebenarnya teknik pengulangan je lah. Sama ada kita guna video ataupun kalau software okey, kalau cikgu nak mengaplikasikan dekat Quizizz pun boleh. Macam tadilah. Cikgu nak suruh dia menghafal kan. Okey, menghafal, okey, buka Quizizz. Sebab tu kita ni cikgu orang kata kena memaksa diri untuk kreatif kan. Okey. Kalau cikgu upgrade kepada super, dekat sini cikgu boleh suruh buat nota, okey, hafal ayat tersebut. Okey, buat nota. Mana tadi lesson? Cancel. Silap, sorry. Okey. Okey, di sini cikgu boleh suruh budak menghafal dulu sambil okey, untuk slide ni hafal dulu.
Okey, mungkin cikgu buat secara live kan. Okey, secara live. Okey, murid-murid, sebenarnya kalau untuk yang ini, kalau cikgu buat voice chat menggunakan Telegram pun boleh, cikgu tak buat live. Guna voice chat, kemudian murid-murid bagi link ni, murid-murid boleh nampak paparan tu dan dengar suara cikgu pun boleh. Okey, yang ni cikgu boleh buat notes by notes untuk kalimah menghafal tu. Mungkin ini contohnya kalimah kalimah Arab. Dah lama tak ajar Arab. Sebenarnya banyak ya kalimah Arab kan. Okey, contohnya babun. Okey. Kira letak satu-satu perkataan kat situ untuk menggalakkan murid fokus untuk hafal perkataan tu, kemudian terus ke soalan yang lain ke. Terus dah lepas tu kita cuba okey, tanya dia. Okey. Babun. Ini letaklah gambar apa? Pintu. Ini gambar apa? Tingkap. Kita tulis babun. Terus suruh murid pilih. Secara tak langsung slide pertama dia menghafal. Slide yang kedua, terus dia orang kata uji minda dia. Mana ni? Babun. Pilih gambar. Ini cikgu boleh letak gambar walaupun free. Orang kata guna akaun Gmail biasa pun boleh letak gambar. Okey. Jadi itu antara orang kata salah satulah cara untuk kita menggalakkan murid menghafal, terutamanya kalimah-kalimah Arab. Okey. Tadi saya berbalik pada Jawi. Ni Jawi. Dia dah keluar. Macam ni lah. Okey. Program, contohnya program petang Jumaat. Okey, tukar. Okey. Mana? Patutnya dia tukar, lepas tu dia terus keluar. Tak bergerak pula website ni. Dia lambat sikit untuk website Jawi. Ke internet saya. Kadang ini server dia ni. Sebab yang lain laju je. Server untuk e-Jawi ni dia bermasalah. Dia biasanya okey, kat sini kita rumikan bawah ni dia akan keluar Jawi. Copy je Jawi tersebut dan paste je dekat mana-mana. Quizzes ke mana-mana semua boleh terima pakai untuk perkataan Jawi tersebut. Okey. Tengok ada tak keluar? Tak keluar lagi. Ini saya rasa server e-Jawi ni bermasalah. Sebab saya buka quizzes yang lain semua okey. Okey, ini salah satu cara lah kalau cikgu ada masa rajin nak orang kata gode-gode, boleh buka lah e-Jawi Converter ni. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Cikgu. Ya. Saya nak tanya pasal future dekat Telegram sebab ada terlihat dekat Instagram. Dia, ada orang share lah kan. Berkenaan dengan Jawigram, Quran Bot. Betul. Macam mana guna tu? Okey. Dia cikgu contoh Jawi Bot lah kan. Macam cikgu cakap Jawi Bot. Okey. Dia contoh Jawi Bot. Okey, macam-macam ada kat sini. Mana Jawi Bot. Contoh cikgu tekan Jawi Bot. Jawi Gram contoh ini Jawi Bot lah. Bot ni, Jawi Bot ni benda tu automatic Okey. Once cikgu dah langgan, sebab ini saya dah try masuk Jawi Bot ni. Once cikgu dah letak. Okey. Contohnya program. Cikgu type je yang Rumi. Petang Jumaat. Dia akan automatic. Ni. Dia akan automatic. Orang kata convert. Ini Jawi Bot. Kita try copy. Boleh tak masuk quizzes? Boleh masuk quizzes. Selain kira e-Jawi Converter, tadilah pakai Jawi Bot pun boleh. Cuma dia ada beberapa huruf yang macam ni. Ga ni kan dia huruf Jawi, hanya huruf Jawi kan kadang-kadang dia ada tak bersambung. Okey, yang lain bersambung.
Jadi itu untuk jauhi bot. Sama juga dengan bots lain. Bots lain cikgu tekan sahaja bots tu automatik dia akan pergi ke bots tu macam ni lah. Kalau yang first time untuk jauhi bots dia akan keluar macam ni, dia akan cakap okay /start. Dah tekan /start tu dia akan start lah. Tekan je kalimah perkataan apa-apa dalam bumi dia akan jauhikan. Ni start. Okay, itu untuk jauhi bot. Sama juga bot lain macam tu juga. Contoh kalau yang saya buat bots untuk suami saya, saya tunjuk ni bukan untuk marketing ke apa, ni saya tunjuk lah untuk bot suami saya. Saya tak letak dalam ni pula. Kita boleh convert juga to PDF kalau ada yang PDF bot tu. Ya, boleh convertkan juga PDF. PDF, lagu apa semua tu pun boleh juga. Tapi kena tahulah bots dia apa. Sebab bots ni ada orang yang menciptakan dia. Macam ni, ada orang yang menciptakan Jawi bot, akhirnya terbentuk Jawi bot. Macam PDF ada yang link-link yang PDF bot pun automatik dia akan convert jugalah kepada PDF bot. Okay, kita try tengok. Sebab apa-apa cikgu type je sini kan, PDF official. Dia try tengok. Okay. Sebab PDF bot saya tak pernah guna, tapi dia memang semua function dia sama saja. Okay. Sebab yang saya pernah pakai untuk video, sebab kita ikut je instruction dia. Ini untuk music. Untuk music kita follow je. Dia punya apa, okay, tekan /start. Automatik dia akan ikut, tapi kena ikut lah. Dia kata okay apa, kalau start. Okay, automatik dia akan convert kalau macam tadi jauhi. Contoh jauhi. Kalau cikgu ada PDF bots pun dia function dia macam tu. Dia akan mula-mula dia akan receive kita punya data, automatik dia akan hantar semula di Telegram yang sama. Macam yang jauhi tadi. Contohnya cikgu hantar je, dah tekan start apa semua, cikgu hantar je, automatik dia akan feedback. Macam tu juga dengan PDF pun macam tu. Okay. Jadi kalau bots biasanya, kalau cikgu perasan, dia ada macam 4 segi ni, butang-butang ni. Itu orang kata shortcut apa dia punya, orang kata kita nak pergi ke help, learn. Kalau macam ni kita dah /learn, jadi baru boleh mula belajar macam ni. Okay. Sama juga dengan PDF. PDF bot dia akan ada butang-butang macam ni. Okay. Jadi itu untuk bots lah. Itu untuk bots. Okay, kalau macam ni saya buatkan bots untuk suami saya lah. Nampak dia akan ada butang-butang ni. Automatik. Orang akan, sebab tu saya kata bots ni, orang yang mereka bots ni. Dan ada yang mereka jauhi PDF. Jadi akhirnya dia akan macam ni. Akan automatik. Ada. Okay, itu untuk bots. Okay. Jadi harap menjawablah soalan cikgu. Ada lagi soalan ke? Cikgu nak tanya pasal classroom screen tempat lagi tu. Boleh, classroom screen. Okay, classroom. Macam kalau Okay. Classroom screen tu kan saya ada tengok video yang dia share Canva punya presentation tu. So, saya nak tanya kalau kita nak present daripada PowerPoint kita sendiri tu memang tak boleh tu macam mana?
Sebab contoh kalau kita dah conferencing dekat PowerPoint, lepas tu kita nak share dekat daripada classroom screen. Okay, daripada PowerPoint. Okay, kita launch. Screen tak boleh. Sebab dia ada height juga kan. Okay. Cikgu objektif cikgu nak share tu nak murid tahu ke ataupun nak ada draw sikit? Nak draw ke apa ke, nak draw Boleh mana-mana je. Nak dari segi pembelajaran tu lah, slide pembelajaran tu nak share benda tu sekali dekat buku. Okay. Macam ni lah kan Google Screen, Classroom Screen. Okay. Dan di mana kita nak share? Di bahagian media lah. Bahagian media. Okay. Yang boleh share image, YouTube, webcam embed lah. Kalau ada link-link apa-apa, ni link dia. Ataupun video YouTube. Okay. Dia classroom screen ni dia senang. Dalam ni pelbagai aktiviti kita boleh pakai, kita share media, kita nak buat kita nak main-main dadu. Okay. Siapa kena? Oh dia kena. Okay. Random nama pun boleh. Okay. Kemudian nak tulis apa semua. Cuma kalau nak masuk dalam ni sama ada cikgu masukkan, orang kata kalau nak format PowerPoint tu dia tak boleh lah, dia tak support lah untuk kat sini untuk format PowerPoint. Kalau melainkan PowerPoint tu dalam bentuk gambar, cikgu boleh masukkan image by image. Image by image. Cikgu tarik. Cuma dia punya, bagi saya, kalau saya tak sedap kat sini, dia orang kata tak boleh nak draw. Kalau saya macam suka draw sambil cakap, sambil tulis kan. Dia tak boleh nak draw. Jadi saya lebih prefer pakai yang 360 tu. Saya tak pasti, saya tengok ada tak 360 PowerPoint sini, ada boleh draw tak? Yes, boleh draw juga. Sini, boleh, sorry, okay. Boleh draw juga. Okay, jadi untuk kalau cikgu yang suka menggunakan PowerPoint, cikgu boleh menggunakan PowerPoint 360. Cikgu secara tak langsung cikgu boleh draw. Draw kat sini lah. Sebab kalau kelas saya sambil mengajar, saya tengok, okay ini kalimah yang ni, cuba baca, ni kalimah ni, okay cuba baca. Okay, nak padam balik pun boleh. Okay, kita padam je. Okay, cikgu nak cuba tanya. baca. Ya. Cikgu, kalau draw ni maksudnya cikgu kena pakai pensel khas lah kan? Tak, sini guna pakai jari mouse je. saja. Sebab ini saya pakai iPad. Saya pakai iPad guna jari je lah. Kalau guna guna laptop, ya kita pakai mouse lah. Sebab ini kalau 360 ni kita setkan dalam handphone pun boleh. Jadi kita guna jari je, tak perlu pen. Ataupun kalau cikgu ada yang yang drawing pad tu pun boleh. Drawing pad. Tak perlu guna mouse lah. Jadi itu untuk ni. Ada lagi nak tanya? Cikgu Anwar ada nak tanya sebab nampak angkat tangan. Okey. Ada lagi nak tanya? Saya harap menjawablah yang tentang PowerPoint tadi. Sebab classroom screen tu dia terhad lah. Dia punya kalau kita guna yang launch yang biasa punya, dia terhad penggunaan dia. Melainkan kita addkan sebagai image, boleh lah. Cuma dia akan jadi banyak lah. Dia akan jadi banyak. Sini ada, sana ada, situ ada kan. Kita nak add one by one. Lagi bagus kita terus guna yang PowerPoint yang 360. Automatic kita boleh draw. Yang ni kalau tak silap kita boleh share kepada link. Sebab yang 360 ni dia dah upgrade dah sikit. Saya tengok boleh tak share link. Macam kita buat gambar. Send a copy.
tulisan tak boleh. Kalau notes boleh lah. Sebab saya nampak ada share link. Okay. So, saya buat notes boleh lah. Ataupun kita share yang dalam OneDrive. Kalau cikgu biasa guna OneDrive, boleh share link pada murid dalam OneDrive. Ni share link dia. Share. Tapi kena sign in. Sign in tu lah yang menggunakan orang kata email yang kita beli tu. Okay. Kalau yang siapa yang nak tahu share untuk OneDrive tu, sebab OneDrive tu dia fungsi macam Google Drive lah. Kalau cikgu biasa guna Google Drive, dia konsep dia sama dengan OneDrive. Sebab OneDrive ni di bawah Microsoft, kalau Google Drive tu di bawah Google lah, syarikat Google. Okay cikgu-cikgu, ada lagi. Banyak ni perkongsian ni, kok sesak kepala, tak sesak kepala Tapi kalau akan datang lah cikgu nak tanya apa-apa pada saya, sebab ramai je yang PM saya kat Facebook, cikgu macam ni, boleh je, tak ada masalah, insyaAllah saya selagi mana saya tahu, saya jawab lah, tak ada masalah. Sebab yang berkaitan teknologi komputer ni memang kita kena praktis, baru kita faham, baru kita lebih mahir. Okay. Ada lain soalan ke? Kalau tak, saya tanya soalan cikgu untuk ada tak cadangan apps yang boleh kita ni untuk reward murid selain kelas dojo, tapi benda yang kita boleh secara PDPR. Kalau secara PDPR lah untuk rewards murid tu. Untuk rewards murid, maksudnya dia ada star apa semua tu Okay. Ada point-point lah. Dia sebenarnya benda tu memang aplikasi memang banyak lah. Aplikasi memang banyak, tetapi apabila kita menggunakan aplikasi, murid pun kena download aplikasi tu kan. Benda tu agak leceh lah untuk murid mendownload benda tu. Dan kita boleh menggunakan apa yang ada, contohnya dalam Google Drive. Ini yang saya kata fungsi dia sama dengan OneDrive. Ini Google Drive Okay, jadi Google Drive ni dia dalam Maya. Kita buat slide dalam Maya, kita buat words dalam Maya dan kita boleh share benda tu. Okay. Contohnya kita khususkan kepada rewards murid. Sebab murid hanya boleh tengok kan? Okay, murid hanya boleh tengok. Jadi kat sini kita create kan. Okay. Contoh macam kelas pendidikan Islam. Okay, ni cikgu dia lebih kreatif, cikgu boleh edit, pilih design-design yang sedia ada. Okay, kemudian kita tambah table. Contohnya macam ni lah. Kalau cikgu nak buat sebulan, boleh teruslah buat sebulan ataupun mingguan. Kalau cantik kita buat mingguan lah. Sekejap saya delete dulu. Okay, tambah. Okay, pilih table. Mingguan, 1 minggu ada 5 hari sekolah. Okay. Okay, contoh ini adalah nama. Okay, tarikh 1 bulan 8. Contoh 2 bulan 8. 3 bulan 8. 4 bulan 8. 5 bulan 8. Okey. Dan ini namanya Ahmad. Bawah ni Fatimah. Okey. Kemudian semula senarai nama anak murid cikgu. Okey, dan cikgu boleh terus markkan dekat sini. Okey. Markkan macam mana? Sama ada cikgu nak masukkan star ke, image ke, shape ke. Okey, kita ambil shape lah. Shape. Kemudian
Okay, nak pilih gambar senyum ke apa, okay, ikut cikgu lah, kreativiti cikgu. Okay. Alamak. Besarkan dulu. Okay. Letak senyum ataupun okay, contohnya macam ni lah. Okay. Cikgu boleh warnakan lah. Macam ni memang boleh warnakan. Okay. Okay, macam mana kita nak bagi murid tengok? Okay, macam ni kita nak bagi murid tengok dan cikgu boleh tekan butang tambah kat sini. Kalau dia nampak muka orang, dia ada tambah sini, tekan. Okay. Who has access? Tekan sini. Tekan sini. Dan kita edit sini, change anyone with the link. Dia boleh view sahaja. Dia tak boleh edit. Okay. Jadi siapa yang tekan situ dia akan view paparan tu. Sekejap saya tunjuk mana Gmail. Okay. 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 Ni contohnya lah. Murid kalau tekan dia akan view. Dia boleh tengok sahaja, dia tak boleh edit. Dia tak boleh edit, melainkan kalau cikgu buka, cikgu yang buat sendiri, ya cikgu boleh edit. Kalau murid dia tak boleh edit. Ini salah satu cara macam mana kita nak tunjuk rewards pada murid. Okay, minggu ni kita by week lah, kita nampak. Okay, minggu depan untuk hari ni kelas apa semua. Okay. Ini salah satu cara kita menggunakan Google Drive. Ataupun ini spesifiknya saya guna Google Slide. Google Slide. Okay, itu salah satu cara untuk kita tunjuk rewards pada murid. Kalau macam sebab saya rasa agak banyak jugalah perkongsian. Kalau cikgu rasa macam tadi dah tanya pasal reward, lupa pula macam mana, cikgu boleh terus PM saya lah. InsyaAllah saya akan tunjuklah step by step ataupun akan jawab lah mana yang saya boleh jawab. Okay, cikgu ada lagi soalan? Nak tanya dari segi homework kan, biasa saya akan minta student hantar dekat Telegram. Ada tak cara mudah untuk kita menyemak? Sebab sekarang ni menyemak homework lah. Homework pelajar. Okay, contohnya lah kalau macam kelas saya lebih prefer untuk channel lah. Biasa group kan, kita buat channel ini untuk kelas. Contoh saya buat kelas ni, kalau channel, kalau cikgu pun tahu, saya rasa channel dia lebih tersusun. Okay, ini kelas maths. Ni kelas apa? Ni kelas agama. Okay, jadi murid akan menjawab terus melalui comments ni sahaja. Okay, contoh yang ni. Ada murid hantar. Okay. Sebab macam saya lebih suka buat sesuatu yang memudahkan cikgu dan memudahkan murid. Okay, jadi kita download dia punya ni dan kita tekan. Kalau cikgu perasan, kalau cikgu buka guna handset ataupun iPad, tablet, dia ada butang ni, butang macam pensel ni. Cikgu tekan. Cikgu boleh terus markkan. Tanda kan. Okay, tanda right. Lepas tu kalau biasanya saya akan bagi bagi orang kata stiker lah. Okay. Lepas tu tanda right. Lepas tu kita type lah nama. Siapa tadi? Zafira. Kemudian terus resend balik. Nampak? Ini yang murid hantar tadi. Dia akan resend balik. Ini adalah salah satu cara yang cepat. Ini melalui Telegram lah. Cepat untuk kita respon kerja murid. Macam ni. Tapi kena buka one by one lah. Okay. Lepas tu letak stiker ataupun stiker yang sedia ada pun boleh. Okay. Kemudian tak boleh, cikgu letak nama lah sebab kita mark one by one kan.
Okey, lagi satu. Tekan yang pensel. Kita tandakan. Okey. Ini saya tak guna pen, saya guna jari saya saja. Kalau cikgu guna handset, cikgu pun memang akan ada. Kecuali kalau guna laptop dia tak ada function yang tulisan tu tak ada. Dia kena guna sama ada handset, tablet yang touch screen lah. Kalau guna laptop, PC tak adalah function yang pen ni. Okey. Kau boleh letak nama anak murid baru nampak lah. Okey, kemudian resign balik. Okey, jadi cepatlah kita respon. Macam channel tadi, saya respon. Dia ada bahagian yang tempat agama je. Jadi dia tak sesak. Tak sesak orang kata grup tersebut. Okey. Jadi itu untuklah cara yang tu untuk cara untuk mudah kita marks menggunakan untuk tanda menggunakan Telegram. Okey. Ada lagi persoalan? Kod lah lepas ni tiba-tiba alamak nak tanya lah, lupa nak tanya dekat Google Meet, boleh, tak ada masalah, boleh PM saya, insyaAllah saya jawab. Sebab biasanya kalau dah lepas kelas barulah teringat macam-macam soalan kan. Itu biasalah lumrah kita. Okay. Ada sebarang soalan? Sayang ni cikgu Masura datang sekali ni. Dah kena panggil balik nanti. Tak apa, PM pun tak apa, nanti PM personal pun tak apa, tak ada masalah. Okay, kalau macam tu saya rasa terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Mastura atas perkongsian yang saya rasa banyak input yang dapat pada petang ni. Dari segi banyak apps yang boleh digunakan untuk mewujudkan suasana PDPR yang lagi menarik pada murid-murid. Contohnya quizzes. Quizzes sebelum ni memang tahu untuk buat quiz sahaja, tak tahu boleh buat lesson. Buat apa, PowerPoint dan itu juga menarik lah. Kemudian banyak Cikgu Mastura atas masa yang diberikan dan juga perkongsian. Last sekali sebelum saya tutup, saya round table lagi sekali. Round table 1, 2, 3. Dekat keadaan saya rasa setakat itu saja. Bengkel rahsia mengajar online pada petang ini yang dibentangkan khas oleh Cikgu Mastura. Jika tiada apa-apa, saya rasa itu saja. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-Quran. Alhamdulillah.